Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Hibrina Binti Yahya. Pada kali ini, saya telah diberikan kesempatan untuk menyediakan sebuah video berkaitan mata pelajaran sejarah tingkatan 5. Saya harap video ini sangat bermanfaat. Selamat menonton. Sebagai pengenalan, video ini merupakan bab 3 mata pelajaran sejarah tingkatan 5 iaitu kesedaran pembinaan negara dan bangsa. Saya telah mengambil subtopik 3.1.1 iaitu pembinaan negara dan bangsa. Konsep negara bangsa merujuk kepada pembentukan negara bangsa moden di Eropah. Seterusnya, idea untuk membina negara bangsa ini terbentuk apabila selepas tercetusnya RI, PKA dan juga RP. RI ialah Revolusi Inggeris, PKA ialah Perang Kemerdekaan Amerika dan RP ialah Revolusi Perancis. Seterusnya, idea terpenting di dalam pembinaan negara bangsa di bawah kata kunci HKNS. H ialah hak rakyat, K ialah kerajaan berperlembagaan, N ialah negara bangsa moden dan S ialah sempadan rumpun bangsa untuk menggantikan bentuk negara feudal. Poin yang seterusnya ialah kemunculan nasionalisme. Kemunculan nasionalisme ini telah mengancam Empayar Austria, Rusia dan Turki yang mempunyai penduduk berbilang bangsa. Dengan itu, golongan nasionalis menggunakan unsur persamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk negara bangsa. Matlamat akhir mereka adalah penyatuan dan pembentukan negara bangsa. Poin yang terakhir ialah Perang Dunia Pertama. Seperti kita tahu, Perang Dunia Pertama berakhir dengan kekalahan Jerman dan sekutunya. Terdapat satu persepakatan dicapai pada Persidangan Damai Paris yang dinamakan sebagai Deklarasi 14 Perkara Woodrow Wilson. Prinsip yang terdapat di dalam deklarasi ini adalah yang pertama penentuan nasib negara oleh rakyat dan yang kedua ialah prinsip sepadan negara berasaskan bangsa. Seterusnya kita beralih kepada pembentukan negara bangsa di Itali. Pada mulanya, Itali dibahagikan kepada beberapa wilayah. Yang di bahagian utaranya terdapat Venetia dan Lombardi yang masih dikuasai oleh Austria. Oleh itu, orang Itali mahu menyatukan Itali dengan cara membebaskan diri daripada pemerintahan Austria. Terdapat seorang tokoh di Itali yang bernama Count Camillo Benso di Cavour telah mengamalkan amalan politik yang mewajarkan segala tindakan demi mencapai matlamat. Ini dinamakan sebagai realpolitik. Beliau turut menyemarakkan semangat anti-Austria yang menjajah wilayah-wilayah Itali. Selain itu, Count Camillo ingin menyatukan Itali berlandaskan pemerintahan monarki dan telah menjalinkan kerjasama dengan Napoleon III iaitu pemerintah Perancis untuk menentang Austria. Akhirnya, Itali berjaya menewaskan Austria. Seterusnya, Itali membantu Prusia mengalahkan Austria dan sebagai balasan, wilayah Venetia telah diserahkan kepada Itali. Perancis berundur dari Rom dan Count Camillo ambil kesempatan untuk menyatukan Rom dengan Itali. Penyatuan ini akhirnya membentuk sebuah negara bangsa Itali. Seterusnya, pembentukan negara bangsa di Jerman. Seorang tokoh yang bernama Otto Edward von Bismarck juga mengamalkan realpolitik dalam menyatukan Jerman. Selain itu, beliau menggunakan provokasi, penipuan, ugutan dan hela serta pemalsuan dokumen dalam usaha mencetuskan peperangan.
Rakyat Jerman menerima kediktatoran yang digunakan oleh Bismarck untuk menyatukan Jerman. Bismarck telah melancarkan 3 peperangan dengan musuhnya, iaitu Denmark, Austria dan juga Perancis. Kita beralih kepada pembentukan kerajaan Islam di Madinah. Pembentukan negara Islam Madinah merupakan contoh terbaik dalam pembentukan kerajaan yang berasaskan penyatuan ummah. Ia dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Baginda telah menyusun perlembagaan sebelum mengasaskan kerajaan Islam. Piagam Madinah merupakan asas pembentukan kerajaan Islam Madinah. Seterusnya, baginda berjaya menyatukan penduduk Madinah yang berbilang kaum, seperti Yahudi, Kristian dan juga Islam. Ciri terpenting dalam pembentukan negara Islam Madinah ialah diplomasi, musyawarah dan juga permufakatan. Dan yang paling penting sekali, pembentukan negara Malaysia. Pembentukan negara Malaysia merupakan hasil daripada kebijaksanaan pemimpin tanpa melibatkan pertumpahan darah. Seterusnya, kemerdekaan Malaysia dicapai melalui rundingan, Pakatan Murni dan tolak ansur antara 3 kaum. Untuk mengulang kaji perkara yang telah dipelajari tadi, saya telah menyediakan satu soalan modul YAPIM. Soalannya ialah, gambar berikut merujuk kepada tokoh yang mengamalkan realpolitik dalam pembentukan negara bangsa di Eropah. Yang pertama ialah Count Camillo Benso de Cavour dan yang kedua Otto Edward von Bismarck. Kedua-dua tokoh ini merupakan tokoh yang mengamalkan amalan realpolitik untuk menyatupadukan negara bangsa masing-masing, iaitu Count Camillo di Itali dan Otto Edward di Jerman. Soalannya, jelaskan maksud realpolitik. Contoh jawapan di sini. Amalan realpolitik merupakan amalan politik yang mewajarkan apa sahaja tindakan demi mencapai matlamat, seperti menipu, menindas, kekerasan dan peperangan bagi mencapai matlamat politik. Di sini, kita boleh dapat tahu bahawa amalan realpolitik ni bukanlah satu amalan yang baik dalam menyatupadukan sebuah negara bangsa yang berasaskan penyatuan ummah seperti kerajaan Islam di Madinah tadi. Jadinya, tidak seharusnya sebuah negara itu mengamalkan amalan tersebut. Okey, kita beralih kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Amalan realpolitik tidak wajar dilaksanakan di negara kita. Jelaskan. Contoh jawapan di sini, amalan realpolitik tidak wajar dilaksanakan di negara kita kerana Malaysia merupakan sebuah negara demokrasi. Itu adalah ayat pernyataan. Jadi, untuk menyokongnya, sebuah negara demokrasi telah menentang kezaliman dan mengongkong kebebasan rakyat. Untuk isi seterusnya, selain itu, amalan ini dapat menyebabkan negara luar memutuskan hubungan diplomatik dengan negara Malaysia. Akhir sekali, amalan realpolitik dapat menjejaskan ekonomi dan imej negara. Beralih kepada soalan seterusnya, bagaimanakah penyatuan bangsa Malaysia dapat dilaksanakan? Yang kita kena salin pangkal soalan, iaitu penyatuan bangsa Malaysia dapat dilaksanakan melalui sistem pendidikan yang menetapkan sukatan yang sama dari segi peperiksaan mahupun kegiatan kurikulum. Kat sini kita boleh nampak bahawa ia adil bagi setiap rakyat. Isi seterusnya, selain itu, bangsa Malaysia perlu mengamalkan rukun negara supaya dapat menjadikan rakyat Malaysia berideologi yang sama. Akhir sekali, melaksanakan kempen di media massa seperti televisyen, media sosial ataupun di laman blog. Okey, sebagai rumusan, kita perlulah bijak dalam mengendalikan kepimpinan supaya dapat mengutamakan kehidupan rakyat yang menjadi asas pembentukan negara bangsa yang berjaya.
Contohnya seperti tokoh Count Camillo dan juga Otto Edward. Beliau melakukan pelbagai usaha untuk menyatu padukan negara bangsa negara masing-masing. Tetapi di sini kita tidak seharusnya mengikuti amalan mereka, iaitu amalan real politik yang merupakan satu amalan yang tidak berperi kemanusiaan. Oleh itu, kita seharusnya bertindak rasional dalam segala apa yang dilakukan bagi mencapai matlamat. Sekian, terima kasih.